Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berikut adalah contoh ujian prestasi 1 mata pelajaran Akhlak tahun 6. Bismillahirrahmanirrahim. Mari jawab soalan yang pertama. Apakah pengertian kebersihan diri? Apakah pengertian kebersihan diri? Mari kita lihat jawapannya satu persatu. Pengertian kebersihan diri ialah menjaga kekotoran. Mari kita buang jawapan ni. Mana boleh menjaga kebersihan diri ialah menjaga kekotoran? Buang. Okey. Pengertian kebersihan diri. Pengertian kebersihan diri ialah menjaga tubuh badan. Kenapa mahu jaga tubuh badan? Mari kita buang. Sekarang jawapan yang relevan tinggal 2. Kebersihan diri ialah menjaga kebersihan tubuh badan. Macam betul ini jawapan. Tengok yang lagi satu. Menjaga tubuh badan dari kekotoran. Macam ini lagi lengkap daripada ini. Bila tengok buku teks, jawapannya ialah menjaga tubuh badan dari kekotoran. Menjaga tubuh badan dari kekotoran. So, jawapannya ialah ba. Soalan yang kedua. Berikut adalah kepentingan menjaga kebersihan diri kecuali. Kita mesti menjaga kebersihan diri. Jika kita menjaga kebersihan diri, kita dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. Jika kita menjaga kebersihan diri, tubuh badan sentiasa sihat dan sejahtera. Jika kita menjaga kebersihan diri, kita terhindar dari sebarang penyakit rohani dan jasmani. Maksud terhindar ialah kita jauh dari sebarang penyakit rohani dan jasmani. Jika kita menjaga kebersihan diri, kita tidak dapat beribadah dengan sempurna. Salah ni. Jadi, jawapannya ialah ba. Soalan 3. Apakah maksud konsep menjaga kesihatan? Apakah maksud konsep menjaga kesihatan? Kesihatan. Sihat tu apa? Sihat tu menjaga diri supaya sentiasa cantik. Lain-lain juga. Kenapa? Apa kaitan sihat dengan cantik? Okey, tengok jawapan seterusnya. Apa maksud konsep menjaga kesihatan? Kesihatan tu, sekarang umur kita 12 tahun. Kalau kita jaga kesihatan, kita akan terlihat seperti usia kita 5 tahun. Kenapa juga kesihatan tu mahu lebih muda? Menjaga kesihatan ialah supaya tubuh badan kita, muka kita ataupun kesihatan kita, jiwa kita nampak macam lagi muda dari kita yang sekarang. Sekarang kita 12 tahun, kita nampak lebih muda. Kita nampak macam usia kita 5 tahun. Perlukah kesihatan begitu tu? Tidak. Kesihatan tu luas lagi. Okey, jawapan yang seterusnya. Apakah maksud konsep menjaga kesihatan? Kesihatan. Sihat maksudnya kuat. Tak relevan lah.
Okey, tengok jawapan dal. Konsep menjaga kesihatan ialah menjaga tubuh badan supaya sentiasa kekal sejahtera. Yang ni betul. Sama macam dalam buku teks. So, jawapannya ialah dal. Jawapannya ialah dal. Konsep menjaga kesihatan ialah menjaga tubuh badan supaya sentiasa kekal sejahtera. Kekal sejahtera. Kekal sejahtera. Mari lihat soalan yang keempat. Berapakah bahagian kesihatan? Berapakah bahagian kesihatan? Bahagian kesihatan ada 2. Bahagian kesihatan ada 2. Yang pertama, kesihatan jasmani. Maksud kesihatan jasmani apa? Bersukan, bersenam, makan makanan yang sihat, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, begitu. Bahagian kesihatan yang kedua ialah kesihatan rohani. Rohani kita pun perlu makan juga, tapi bukan makanan sayur. Rohani kita pun perlukan makanan juga, tapi bukan vitamin. Rohani kita perlu sihat. Bagaimana cara mau mensihatkan rohani? Ialah dengan memperbanyakkan zikir. Siapa yang banyak berzikir? Allah, 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 Allah. Rohani dia akan sihat. Rohani dia akan sihat. Jadi bahagian kesihatan ada 2. Yang pertama, jasmani. Yang kedua, rohani. Soalan yang kelima. Pilih keburukan. Tidak. Pilih keburukan tidak menjaga kesihatan. Bila kita tidak menjaga kesihatan, amal ibadat tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Bila kita tidak menjaga kebersihan, jasmani dan rohani akan sakit dan menderita. Jawapannya ialah alif, 1 dan 4. Tengok ya soalan 2, tengok ya pilihan 2 dan 3. Bila kita tidak menjaga kesihatan, kesihatan jasmani dan rohani terjamin. Salah ni. Bila kita tidak jaga kesihatan, macam mana kesihatan jasmani dan rohani kita terjamin? Salah. Nombor 2, salah. Bila kita tidak menjaga kesihatan, tugas harian dapat dilaksanakan dengan sempurna? Salah. Salah ni 2 dan 3. Jadi jawapannya ialah 1 dan 4. Soalan 6. Apakah syarat taubat? Apakah syarat taubat? Syarat taubat ni penting ya. Selalu keluar dalam soalan. Selalu keluar dalam soalan. Apakah syarat taubat? Syarat taubat ialah, tolong hafal, ada 4 semuanya. Salah satu daripadanya ialah berhenti melakukan maksiat. Berhenti melakukan maksiat. Berhenti melakukan maksiat. Syarat taubat ada 4.
Salah satu daripadanya ialah berhenti melakukan maksiat. Mari kita lihat soalan yang ketujuh. Tukar soalan tujuh ini. Soalan ni bukan hikmah tapi syarat. Tukar soalan ini kepada syarat. Berikut adalah syarat bersifat taubat kecuali syarat taubat. Berikut adalah syarat taubat kecuali buka buku teks muka surat pelajaran 3 ya, taubat pelajaran 3. Buka buku teks muka surat 14. Berikut adalah syarat bersifat taubat kecuali syarat taubat yang pertama mestilah berazam tidak mengulangi kesalahan tu. Contohnya, kamu pernah buang sampah merata-rata. Buang sampah sembarangan. Jadi, syarat bertaubat tu, yang pertama mestilah berazam tidak mau buang sampah sembarangan lagi. Okey. Yang seterusnya, kamu mestilah syarat bersifat taubat. Kamu mestilah menyesalnya aku buang sampah di jalan, ya Allah, ya Allah. Menyesalnya aku buang sampah merata-rata, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Menyesalnya aku buang sampah di jalan, ya Allah. Yang seterusnya, kamu mestilah memperbanyakkan amalan soleh. Contohnya, kamu mestilah nampak sampah di jalan, kutip. Nampak sampah di lantai, kutip. Iaitu jadi memperbanyakkan amalan soleh. Jadi soalan di sini, berikut adalah syarat bersifat taubat kecuali ba. Sekarang mari kita pindah pelajaran yang seterusnya. Apakah contoh sifat khauf? Khauf, 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 khauf. Khauf maksudnya ialah takut. Khauf maksudnya ialah takut. Takutnya, takut, ya Allah takut. Kamu takut hantu ke takut Allah? Kamu takut hantu ke takut Allah? Kamu takut hantu ke takut Allah? Kita mesti takut Allah. So, khauf ni maksudnya takut. Nampak sini, terang-terang ada takut. Jadi, jawapannya adalah jim. Takut melanggar larangan Allah. Khauf ada di muka surat 17. Khauf ada di muka surat 17. Sekarang mari kita tengok muka surat 9. Soalan 9. Berikut adalah keburukan tidak mengamalkan sifat khauf. Berikut adalah keburukan tidak mengamalkan sifat khauf. Pertama, kamu mesti ingat, khauf tu maksudnya takut melanggar larangan Allah. Oh, di sini ada perkataan yang pelik-pelik sikit. Baca kamu, mazmumah, mazmumah. Mazmumah lawan kepada mahmudah. Mazmumah lawan kepada mahmudah. Mazmumah lawan kepada mahmudah.
Mazmumah maksudnya sifat tercela. Mahmudah maksudnya sifat terpuji. Sekarang kita tengok. Sekiranya kita tidak mengamalkan khauf, sekiranya kita tidak mengamalkan khauf, sekiranya kita tidak mengamalkan khauf, yakni takut kepada Allah, kita akan terus dalam maksiat. Dalam kejahatannya maksud maksiat ni. Sekiranya kita tidak mengamalkan khauf, sekiranya kita tidak mengamalkan khauf, kita akan menjadi seorang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Sekiranya kita tidak mengamalkan khauf, takut, sekiranya kita tidak takut kepada Allah, kita akan menjadi orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Sekiranya kita tidak takut kepada Allah, kita akan terus dalam maksiat. Sekiranya kita tidak mengamalkan khauf, sekiranya kita tidak takut kepada Allah, kita akan sentiasa mengamalkan sifat yang tercela. Atau soalan ni tanya. Sekiranya kita tidak takut kepada Allah, berikut adalah keburukan tidak mengamalkan sifat khauf. Jadi, keburukan tidak mengamalkan sifat khauf ialah keburukan tidak takut kepada Allah ialah kita akan sentiasa mengamalkan sifat yang tercela. Jelas? Soalan ni dia keliru ya. Tapi insya-Allah, saya percaya dengan izin Allah, kamu semua akan boleh. Berikut adalah akibat tidak mengamalkan sifat zuhud. Sekiranya kita tidak mengamalkan zuhud, pertama kita mesti tahu zuhud itu apa. Buka muka surat 24. Yang ini tadi khauf, muka surat 17. Yang sekarang zuhud. Zuhud, muka surat 24. Okey, pertama kita mesti tahu zuhud tu apa? Zuhud ialah menghindar diri dari terlalu suka sama dunia. Maksudnya, contohnya, zuhud ialah menjauhkan diri daripada terlalu suka handphone. Zuhud ialah menjauhkan diri daripada terlalu suka dunia. Okey. Sekarang, jika kita tidak mengamalkan zuhud, jika kita tidak mengamalkan zuhud, jika kita tidak mengamalkan zuhud, jika kita terlalu suka handphone, kita akan disenangi orang lain kah? Hai. Aneh. Jika kita terlalu suka handphone, kita akan menjadi sombong dan megah dengan sesuatu kelebihan. Contohnya, handphonemu iPhone 5 contoh. Telefonmu iPhone 5. Telefon kawanmu iPhone 12. Nah, contoh sekiranya
kita tidak mengamalkan zuhud, sekiranya, kalau tidak mengamalkan zuhud ni maksudnya dia suka handphone. Sekiranya kamu seorang pencinta handphone, kamu akan menjadi sombong dan megah dengan sesuatu kelebihan. Sekiranya kamu seorang pencinta handphone, tidak zuhud ya, tidak zuhud. Kalau zuhud, dia tidak suka handphone. Kalau tidak zuhud, dia suka handphone. Okay? Sekiranya kamu tidak mengamalkan zuhud, sekiranya kamu suka handphone, kamu akan sombong dan megah sebab kamu ada iPhone 12. Kawan kamu ada iPhone 5. Jadi kalau kamu tidak mengamalkan zuhud, kamu akan bangga, kamu akan sombong, kamu akan megah sebab kamu ada iPhone 12. Okay? Sekiranya tidak mengamalkan zuhud, kamu akan bangga dengan kelebihan yang kamu ada. Mari sambung lagi. Sekiranya kamu tidak mengamalkan zuhud. Zuhud ni tadi tidak cinta harta dunia ya. Sekiranya kamu tidak mengamalkan zuhud. Kamu akan berlebih-lebih mengumpul kesenangan dan kemewahan. Sekiranya kamu tidak mengamalkan zuhud, kamu akan kumpul iPhone 12. Nanti sudah keluar iPhone 13, kamu akan beli iPhone 13. Nanti sudah keluar iPhone 14, kamu akan beli iPhone 14. Nanti kalau sudah keluar iPhone 15, kamu akan beli iPhone 15. Nanti kalau sudah keluar iPhone 15, kamu akan beli iPhone 16. Nanti sudah keluar iPhone 20, kamu akan beli iPhone 20. Nanti kalau sudah keluar iPhone 200, kamu akan beli iPhone 200. Itulah sekiranya kamu tidak mengamalkan zuhud. Sekiranya kita tidak mengamalkan zuhud, kita akan berlebih-lebihan mengumpul kesenangan dan kemewahan. Okey. Sambung lagi ya, mencari jawapan kita kan. Sekiranya kita tidak mengamalkan zuhud. Zuhud ni apa tadi? Tidak cinta harta dunia. Tidak cinta handphone. Tidak cinta handphone mahal. Sekiranya kita tidak mengamalkan zuhud. Sekiranya kita tidak mau meninggalkan cinta harta dunia, kita akan menjadi seorang yang apa? Kita akan menjadi seorang yang tidak bersyukur dengan pemberian Allah. Zuhud ni apa tadi? Zuhud ni tidak cinta harta dunia, tidak cinta kemewahan dunia. Maksudnya, tidak cinta handphone mahal-mahal. Ya, tidak cinta handphone mahal-mahal. Sekiranya kita tidak mengamalkan zuhud, kita akan menjadi seorang yang tidak bersyukur dengan nikmat pemberian Allah. Sudah ada handphone untuk buat kerja rumah. Alhamdulillah, syukur. Ada orang, kawan-kawan kita, tiada handphone tahu. Diorang tiada handphone. Jadi macam mana diorang buat kerja rumah? Diorang terpaksa tunggu bapa sama mama diorang balik dari kerja, baru diorang boleh buat kerja rumah. Kadang-kadang ada ibu bapa yang balik malam.
balik kerja malam. Jadi, anak-anaknya tidak dapat buat kerja rumah langsung. Tertidur, ya. Mamak dan bapak balik kerja malam. Anaknya duluan sudah tidur. Besok pagi bangun tidur mau buat kerja rumah, tiada lagi handphone, bapak sama mamak pergi kerja sudah. Jadi, sekiranya kita tidak mengamalkan zuhud, kita akan menjadi seorang yang tidak bersyukur dengan nikmat pemberian Allah. Okey, jadi tinggal alif jawapannya. Sekiranya kita tidak mengamalkan zuhud, kita akan disenangi oleh orang lain. Maksudnya, sekiranya kita buat jahat, kita akan disenangi oleh orang lain. Betul ke tu? Salah. So, jawapan dia adalah alif. Soalan yang ke-11. Apakah ciri sifat syukur? Apakah ciri sifat syukur? Tengok tajuk dulu. Yang pertama tajuk dia adalah syukur. Mari buka buku teks muka surat. Pelajaran yang ke-6 muka surat 28. Tulis dulu muka surat ya supaya nanti kamu senang. Okey? Pertama, syukur maksud dia apa? Syukur maksudnya terima kasih. Jadi kalau terima kasih ni apa? Bila kita dapat sesuatu, kita mesti berterima kasih. Bila kita dapat sesuatu, kita mesti bersyukur. Soalan dia adalah ciri. Okey, ciri ni tanda-tanda ya. Macam mana kita mau kenal kalau orang tu adalah ciri-ciri seorang yang bersyukur? Ciri ni tanda-tanda ya. Okey, macam mana kita mau tahu kalau orang ni bersyukur? Okey, ciri-ciri orang yang bersyukur ialah mendapat siksaan yang pedih di akhirat. Kalau kita bersyukur, kalau kita cakap terima kasih selalu, kita akan mendapat siksaan yang pedih di akhirat. Boleh? Kita cakap terima kasih, kita dapat siksa di akhirat. Kita cakap terima kasih, kita dapat rotan. Siapa cakap terima kasih, dia akan dirotan. Betul ke tu? Salah. Jadi buang jawapan ni. Soalan alif, jawapan alif ni buang. Okey, pangkah. Pangkah siap-siap. Okey. Kalau kita cakap terima kasih, kita akan jauh dari bala dan siksaan Allah. Betul, betul. Kalau kita cakap terima kasih, kita akan jauh daripada siksaan. Tapi kita mau yang lebih tepat lagi. So, jawapan ni tricky ya, agak mengelirukan. So, buang dulu. Okey, siksaan-siksaan ni tiada kaitan dengan syukur. Okey, jawapan seterusnya. Macam mana kita mau tahu ciri-ciri orang yang bersyukur? Allah akan menambah lagi nikmat pemberian. Sekarang ni, dia mau tahu ciri sifat syukur. Bukannya dia mau tahu ciri-ciri Allah. Ya? Allah tambah lagi nikmat pemberian, betul. Tapi syukur ni ada pada manusia. Ya, syukur ni ada pada manusia. So, kita buang dulu yang ni. Okey, jadi jawapannya adalah yang tinggal dal. Ciri-ciri orang yang bersyukur ialah dia rela berkongsi kesenangan dengan orang lain. Okey, contoh orang bersyukur ni, apabila dia dapat aiskrim, dia kongsi dengan orang lain, ya. Dia tiada masalah berkongsi dengan orang lain. Jawapan dia ada di muka surat 29 ya. Ini syukur ni start daripada muka surat 28. Tapi jawapan dia ada di muka surat 29. Kalau tidak percaya, sambil jawab soalan ni sambil buka buku teks, okey? Pandai baca kan? Okey, kalau tidak pandai baca, nah ikutlah peneranganku ini. Kalau pandai baca, boleh tengok muka surat 29. Tidak pandai baca, sama-sama dengan saya ya. Okey, soalan yang ke-12. Bagaimanakah cara-cara bersyukur? Syukur masih lagi muka surat 28. Pelajaran yang ke-6. Sekarang ni cara-cara. Soalan dia cara-cara. Siapa masih ingat cara-cara dia ada berapa? Cara-cara dia ada 3. 1, lidah. Ucapkan terima kasih. Yang kedua, hati. Ucapkan terima kasih dalam
Yang ketiga, perbuatan. Perbuatan macam mana contohnya? Kita solat. Solatlah kan sebagai tanda berterima kasih kan, kita beribadah kepada Allah. Okey, sekarang syukur maksud dia apa? Terima kasih. Syukur maksud dia apa? Terima kasih. Syukur maksud dia apa? Terima kasih. Jadi nampak terima kasih terus tanda. Itulah jawapan dia. Mari kita pindah ke pelajaran yang ke-7. Muka surat 32. Soalannya ikhlas. Apa maksud ikhlas? Bersih dan suci. 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 Tapi jawapan ni salah. Kenapa? Sebab soalan dia adalah ciri-ciri. Soalannya ciri-ciri orang yang ikhlas. Ikhlas datang sekolah kan? Ingat, ikhlas datang sekolah. Dia tidak dipaksa untuk pergi sekolah. Dia sendirinya yang mahu pergi sekolah. Bersih dan suci adalah pengertian dari segi bahasa. Okey? Sedangkan soalan dia minta ciri-ciri. Jadi siapa jawab ba, dia jawapannya salah. Sebab soalannya adalah ciri-ciri, bukan erti ikhlas. Ciri-ciri orang yang ikhlas ni, dia pergi sekolah. Ya, dia pergi sekolah sendirinya. Tidak dipaksa. Di sekolah, dia belajar bersungguh-sungguh. Di sekolah, dia belajar bersungguh-sungguh. Okey, so jawapan dia yang tepat adalah ciri-ciri orang ikhlas ialah melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Mari jawab soalan 14. Mari jawab soalan 14. Berikut adalah ciri-ciri tawakal kecuali. Okey. Bila ada soalan kecuali, ingat pesan Ustazah. Bila ada soalan tawakal, ingat pesan Ustazah. Ni pelajaran 8 ya sekarang. Muka surat 37. Bila ada soalan kecuali, benda pertama yang kamu mesti buat ialah tutup tu kecuali. Yang kamu mesti baca adalah, sudah tutup kecuali? Sudah? Okey. Ciri-ciri tawakal ialah, okey. Yang itu saja kamu baca. Jadi tandakan dulu jawapannya siap-siap. Jadi yang kamu tidak tanda, itulah jawapan yang sebenar yang dia mahu. Sebab soalannya ada kecuali. Okey. Bila jumpa soalan kecuali, jangan baca kecuali. Cari dulu jawapan yang bukan kecuali. Berikut adalah ciri-ciri tawakal. Cari dulu. Apa ciri-ciri tawakal? Tawakal tu apa kelas? Ingat. Tawakal maksudnya berserah diri. Berserah diri. Maksud berserah diri ni ialah apapun yang Allah tentukan untuk kita, kita okey je. Kita okey-okey je. Okey? Kita sudah usaha sungguh-sungguh, kita serahkan keputusan kita dapat A akhlak ke, dapat B akhlak ke, dapat C akhlak ke, dapat D akhlak ke, dapat gagal akhlak ke. Kita serahkan. Kita serahkan urusan dapat keputusan markah tu kepada Allah. Kita tawakal. Sebab apa? Sebab kita sudah berusaha. Jadi ciri-ciri tawakal ni macam mana? Jawapan ada di muka surat 38. Okay, 37 ni start cari jawapan. Jawapan yang sebenar ni ada di 38. Pertama ialah dia akan menyerahkan harapan kepada Allah. Ciri-ciri orang yang bertawakal, dia akan menyerahkan harapannya kepada Allah. Okey, dia sudah berusaha, dia serahkan seluruh pengharapannya kepada Allah. Ya Allah, aku mau begini. Ya, mudah-mudahan dapatlah. Kalau dapat, dia okey-okey je. Okay? Kalau tidak dapat pun, dia okey juga. Okey. Tapi dengan syarat, tawakal ni hanya boleh berlaku selepas berusaha. Okey? Okey. Berikut adalah ciri-ciri tawakal. Menerima sentiasa ketentuan Allah dengan redha. Luluskah, gagalkah, redha. Tawakal kan? Sebab dia sudah berusaha. Okey? Dia sudah setiap hari dia belajar akhlak. Setiap hari dia belajar akhlak.
Setiap hari dia belajar akhlak. Setiap hari dia belajar akhlak. Jadi, orang yang tawakal ni macam mana? Selepas dia peperiksaan, kan kita tidak tahu berapa markah kita. Okay? Lepas kamu peperiksaan, kamu tahukah markah kamu berapa? Kamu tahukah? Kamu tidak tahu kan? Jadi, selama kamu tidak tahu berapa markah kamu peperiksaan akhlak, kamu bertawakal lah tu maksudnya. Bertawakal tu apa? Kamu serahkan urusan menanda kertas peperiksaan kamu kepada Allah dengan perantaraan guru-guru. Okey? Kan saya yang tanda kertas peperiksaan kamu. Okey, si A dapat 100, si B dapat 90, si C dapat 70, si D dapat 60. Jadi itu semua kamu tidak tahu berapa markah kamu peperiksaan. Kamu bertawakal kepada Allah. Kamu serahkan urusan menanda kertas peperiksaan kepada cikgu-cikgu. Kamu serahkan urusan menanda kertas peperiksaan kepada guru dan pada masa yang sama kamu serahkan urusan kepada Allah. Allah yang menggerakkan hati guru-guru untuk bagi kamu markah begini, begini, begini. Kalau macam objektif, ya tidak boleh lah. Tapi kalau macam subjektif, okay? Kalau kamu tidak pandai jawab akhlak, okay? Contohnya, ditanya kamu kertas 2. Kertas 2 kan menuliskan, kamu tidak pandai jawab. Jadi bila kamu tidak pandai jawab, yang akan menanda kertas kamu tu akan bagi kamu markah. Saya lah kan, kamu tidak pandai jawab kertas 2 dengan tepat. Macam dalam buku teks. Tapi saya tetap bagi kamu markah yang tinggi. Kenapa? Sebab di dalam kelas, kamu seorang murid yang sangat berakhlak. Kamu seorang murid yang sangat baik. Kamu seorang murid yang sangat bagus dalam kelas. Mendengar cakap. Jadi kamu tetap dibagi markah. Ya, jadi urusan membagi markah tu memang cikgu-cikgu yang bagi markah. Tapi kamu mesti bertawakal kepada Allah. Allah yang menggerakkan hati cikgu untuk bagi kamu markah begini, bagi kamu markah begini, bagi kamu markah begini. Tugas kamu adalah untuk bertawakal, berserah kepada Allah. Kamu pernahkah tanda kertas peperiksaan yang penting-penting lepas tu kamu bagi markah diri kamu sendiri? Tidak pernah kan? Nah, itulah tawakal. Kamu serahkan urusan selepas menjawab kertas peperiksaan kepada Allah dan dengan perantaraan guru-guru. Pilih kelebihan bertawakal. Oh, sorry. Ada lagi satu. Okey, ciri-ciri bertawakal ialah yakin dengan usaha yang dilakukan. Okey, ingat kalau ada soalan kecuali, kamu mestilah tutup kecuali dan jawab dulu soalan yang di depan. Pilih dulu yang di depan, barulah yang tidak terpilih tu, itulah jawapannya. Okey, maksudnya di sini ciri-ciri bertawakal ialah alif, ba dan jim kecuali dal. Jadi jawapannya dal. Okey, siapa yang bertawakal dia akan putus asa apabila mengalami kegagalan. Mana boleh? Jawapannya dal. Soalan yang ke-15, pilih kelebihan bertawakal. Kalau kita bertawakal, kita akan jadi sombong. Betul ke tu? Kalau kita bertawakal, kita akan jadi sombong. Salah. Kalau kita bertawakal, kita akan jadi sombong. So, ini nombor 1 kan? Nampak nombor 1? Nampak nombor 1 ni? Nampak nombor 1? Okey. Jadi, kalau nampak nombor 1, di jawapan ni, buang dulu siap-siap. Ni ada nombor 1. Buang. Jawapan dia bukan ni. Ba. Ni ada nombor 1. Buang. Ini bukan jawapan dia. Jim. Ada nombor 1? Tiada. Tidak boleh buang. Dal. Ada nombor 1? Tiada. Tidak boleh buang. Okey. Apakah kelebihan bertawakal? Kelebihan bertawakal ialah nampak ni, putus asa apabila sama ni, dal dengan nombor 4. Kalau kita bertawakal, bertawakal ni yang baik ingat Kalau kita bertawakal, kita akan putus asa apabila mengalami kegagalan. Salah. Kalau kita tawakal, kita akan putus asa. So nombor 4 ni salah.
So, nampak tak? Nombor 4 ada di sini. So, nombor 4 confirm salah. Nombor 4 confirm salah. Buang. So, jawapan yang tinggal adalah dal 2 dan 3. Okey, selesai kertas 1. Alhamdulillah. Sekarang apa kita mau buat? Sekarang kita mestilah jawab soalan kertas 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas 2. Betul salah ni kamu pandai sudah kan? Isi tempat kosong kamu pandai sudah kan? Cumanya sekarang ni tengoklah soalan dia tanya tentang apa? Soalan dia tanya tentang menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kamu tahukah menjaga kebersihan tu apa? Kamu jaga kebersihan ke juga di rumah? Kamu jaga kebersihan ke juga di sekolah? Mantau kan? Kamu pergi sekolah tidak mandi. Siapa tahu? Kan? Lambat bangun tidur kan? Lepas tu pergi sekolah, tidak mandi. Sudahlah pergi sekolah pagi tidak mandi. Lepas tu tengah hari tiada lagi balik rumah. Kamu pergi lagi sekolah petang, sekolah agama. Tidak mandi juga. Macam mana tu hidup tidak mandi? Okey, jadi kenapa kita mesti jaga kebersihan diri? Kita perlu menjaga kebersihan diri. Jika kita menjaga kebersihan, kesucian ketika beribadah akan terjamin. Betul atau salah? Betul. Kita perlu menjaga kebersihan diri. Kalau kita menjaga kebersihan diri, tubuh badan sentiasa sihat dan sejahtera. Betul? Betul. Kita perlu menjaga kebersihan diri. Bila kita menjaga kebersihan diri, kita tidak disukai oleh masyarakat sekeliling. Jadi, buat pembetulan, buang ni, tidak ni. Okey, yang betulnya adalah bila kita menjaga kebersihan diri, kita disukai oleh masyarakat sekeliling, kan? Okey, so di sini mesti tulis salah. Yang tadi sini betul, sini nombor 3 salah. Salah tu betul sudah jawapan kamu salah, tapi saya mahu kamu buat pembetulan. Tulislah jawapan yang betul. Atau kalau kamu malas pun mau tulis jawapan yang betul, kamu buang je tidak tu. Kamu padam tidak tu. Okey. Kepentingan menjaga kebersihan. Bila kita menjaga kebersihan diri, tubuh badan kita akan terdedah kepada berbagai penyakit. Salah ke betul? Kalau kita jaga kebersihan, kita akan sakit setiap hari. Betulkah? Salah. Soalan yang kelima. Bila kita menjaga kebersihan diri, kita dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. Betul? Betul. Yang ni kamu boleh tambah tidak di sini ya. Okey. Soalan yang seterusnya. Okey, masih lagi berkaitan dengan menjaga kebersihan. Okey, menjaga kebersihan. Kebersihan kesihatan. Dia ada kesihatan pula sini. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kesihatan. Kesihatan pelajaran yang kedua ya. Kesihatan pelajaran yang kedua, boleh buka muka surat 6. Kalau mau bukti jawapan dia ya. Kesihatan ada 2. Yang pertama rohani, yang kedua jasmani. Okey, ingat lagi kesihatan jasmani tu apa? Bersenam, bersukan, makan makanan yang sihat, makan sayur, makan buah-buahan, makan vitamin, ya. Rohani kita perlu makanan? Perlu. Apa makanan rohani? Rohani ni apa? Rohani ni roh. Kamu pernah nampak roh? Roh tu benda yang tidak nampak. Dalaman. Dalaman kita pun perlukan makanan. Contohnya, contoh makanan yang paling baik ialah berzikir, sentiasa mengingati Tuhan, sentiasa mengingati Allah. Itu makanan rohani. Jadi, kalau rohani kita sihat, kalau dalaman kita sihat, insya-Allah semuanya akan sihat. Ya, contohnya, kalau rohani kita tidak sihat, jasmani kita tidak akan sihat. Contoh, ada orang cantik, ada orang handsome, ada orang malingkatnya. Tapi, hatinya jahat. Setiap hari dia marah orang. Setiap hari dia pukul orang.
Dia cantik, dia cantik. Tapi setiap hari dia benci orang. Setiap hari dia cakap buruk pasal orang. Nah, jadi itu berarti rohaninya tidak sehat. Sekarang ni yang kita perlukan adalah rohani dan jasmani yang sehat. Okey? Baiklah. Soalan yang kedua. Dapat melakukan amal ibadah dengan selesa. Amal ibadah dengan selesa. Soalan yang ketiga. Okey, ni 1 dan 2 soalan 1 ya. Yang ketiga ni untuk soalan macam mana mau buat? Okey, rohani dan jasmani ni 1 dan 1 lah. Ibadah ni 2 lah. Okey, soalan yang ketiga. Termasuk dalam kalangan orang yang bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih. Yang keempat, kalau kita jaga kebersihan diri ataupun kalau kita jaga kesihatan, sama juga ya, tugas harian dapat dilaksanakan dengan sempurna. Alhamdulillah. Sekarang mari kita jawab bahagian yang seterusnya. Okey, senaraikan 5 hikmah sifat khauf. Pertama, mesti kamu tahu khauf tu apa? Kamu tahukah khauf tu apa? Khauf tu takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah ke takut kepada hantu? Takut kepada Allah. Okey, takut kepada Allah. Semua hikmah. Dia minta hikmah. Apa hikmah? Apa hikmah? Apa hikmah? Bila kena tanya hikmah, maksudnya kebaikan. Bila kena tanya hikmah, maksudnya ialah kebaikan. Apa kebaikan kita takutkan Allah? Jawapannya semua di atas 1, 2, 3, 4, 5 kecuali ini. Jadi salin semua jawapan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hikmah sifat khauf ialah redha dengan ketentuan Allah. Hikmah sifat khauf ialah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hikmah sifat khauf ialah mudah memperolehi rahmat dan keredaan Allah. Hikmah sifat khauf ialah menghilangkan sifat mazmumah. Hikmah sifat khauf ialah menghilangkan sifat tercela. Hikmah, tulis sini ya. Ambil pensel, tulis tercela. Hikmah sifat khauf ialah mudah memperolehi petunjuk daripada Allah. Okey, hikmah ni ada di muka surat berapa? Hikmah ni ada di muka surat 20, pelajaran 4. Muka surat 20, pelajaran 4. Okey, siap? Siap. Salin ya, tulis. Mari kita pindah ke bahagian B, soalan yang pertama. An-nazafatu, 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 an-nazafatu minal iman. An-nazafatu maksudnya apa? Kebersihan. Kebersihan. Soalan 1, berdasarkan dalil di atas, apakah tajuk yang sesuai? Menjaga kebersihan. Tajuk 1 ni senang, okey? Mesti ingat. Jadi dalam setiap pelajaran mesti ingat pengertian, mesti ingat dalil, okey? Insya-Allah. Insya-Allah kamu akan selamat. Baiklah. Sekarang soalannya ialah menjaga kebersihan diri. Tuliskan 2 kebersihan diri yang perlu dijaga. Tuliskan 2 kebersihan diri yang perlu dijaga. Okey. Ni pelajaran 1 ya. Bab yang pertama. Kalau yang bab kedua, kesihatan. Okey, bab 1 kebersihan. Okey, kalau kita bersih baru kita sihat. Okey? Yang pertama bab 1 kebersihan, bab yang kedua kesihatan. Kalau kita bersih kita sihat. Kalau kita kotor, insya-Allah kita tidak sihat. Sekarang ni soalan dia ialah tuliskan 2 kebersihan diri yang perlu dijaga. Okey. Kalau kesihatan ada 2. 1 rohani, 1 jasmani. Kalau kebersihan ada 3. 1 rohani, 1 jasmani. Sama kan dengan kesihatan? Saya ulang.
Kalau kesihatan ada dua. Satu rohani, satu jasmani. Satu rohani, satu jasmani. Satu rohani, satu jasmani. Kalau macam mana kita mau menjaga kesihatan jasmani adalah dengan bersukan, bersenam, makan buah-buahan sihat, semua tu ya. Kalau menjaga kesihatan rohani ialah dengan berzikir ya, berzikir. Okey. Kalau kebersihan ada dua juga tapi tambah satu. Yang pertama rohani, yang kedua jasmani, yang ketiga akal, yang ketiga akal, yang ketiga akal. Okey. Jadi tulis di sini dua kebersihan yang perlu dijaga ialah tulislah rohani dan jasmani. Okey? Yang rohani tu, yang luaran. Macam mana kita menjaga kebersihan diri? Ya, jangan bertahi lah. Minta maaf Jangan bernajis lah. Ada tai kucing, jangan kamu pergi dekat tai kucing. Jangan kamu pergi pegang-pegang tai kucing tu. Okey? Menjaga kebersihan diri. Tu yang jasmani, luaran. Kalau rohani pula, ya, menjaga hati. Menjaga hati. Menjaga hati daripada ada perasaan mau buat jahat dengan orang. Besok aku mau pukul dia lah. Tiada orang dengar. Dalam hatimu satu orangmu saja. Besok aku mau pukul dia lah. Itu kita mesti bersih. Hati kita mesti bersih. Jadi yang bersih ni ada tiga. Ada dua tambah satu jadi tiga. Rohani dan jasmani. Yang ketiga akal. Okey. Senaraikan tiga kepentingan menjaga kebersihan. Kenapa kita mesti menjaga kebersihan? Kamu jawablah apa yang kamu suka. Mau salin buku teks pun boleh. Okey. Dan soalan keempat. Nyatakan 3 akibat. Akibat ni kamu kena ingat. Kalau kepentingan ni kamu kena ingat apa? Hikmah. Kalau soalan keluar hikmah, kepentingan. Kalau kepentingan tu apa? Kebaikan. 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 Okey, akibat. Kalau keluar soalan akibat, akibat ni dia lawan hikmah. Akibat ni maksud dia keburukan. Apa keburukan tidak menjaga kebersihan? Nanti sakit. Jawab apa yang kamu suka. Kamu boleh fikir ni soalan yang hikmah, soalan yang akibat. Tidak semestinya ikut buku teks. Tapi kalau ikut buku teks lagi bagus. Tapi kalau tidak ikut buku teks, tulislah apa yang kamu suka. Ya, terutamanya orang-orang yang tidak pandai tulis Jawi tu. Ya, Ustazah tekankan. Kalau kamu nampak hikmah, kalau kamu nampak kepentingan, kalau kamu tidak pandai tulis Jawi, kalau kamu tulis Rumi pun Ustazah bagi markah juga. Dengan syarat jawab, janganlah tinggalkan kosong. Tolong jangan tinggalkan kosong. Ustazah minta betul-betul, sungguh-sungguh betul-betul punya minta ni. Tolong jangan tinggalkan kosong. Ustazah aku tidak pandai tulis Jawi. Ya, tulislah bahasa Melayu pun. Yang penting jangan tinggalkan kosong. Okey. Pertama, yang kamu mesti tahu adalah, okey, untuk menguasai markah ni, markah percuma ni, 6 markah ni. Untuk menguasai markah ni adalah, pertama kamu mesti tahu, menjaga kebersihan diri tu perkara baik ke perkara buruk? Yang kedua, dia minta kebaikan ke dia minta keburukan? Okey? Kalau kebersihan ni kebaikan. Kalau dia kata, kalau soalan dia contohkan ada zuhud, ada khauf, ada zuhud, ada taubat, ada perkataan yang kamu tidak faham. Itu kunci pertama. Kamu mesti tahu dulu erti. Ya, sudah kamu tahu erti, baru kamu dapat tulis suka hati kamu lah di kebaikan dan keburukan ni. Okey? Alright. Soalan kedua. Wazhad fima fi aidin nasi yuhibbukan nas. Berdasarkan dalil di atas, apakah tajuk sesuai? Indah aku tahu Ustazah, mana aku hafal dalil. Kamu pandai. Kamu bacalah. Kamu memang tidak hafal, tapi kamu bacalah bagus-bagus soalan tu. Ustazah, tidak aku hafal dalil. Pedulilah kamu tidak hafal dalil, bukan masalah Ustazah. Sekarang ni kamu tolonglah baca soalan tu. Daripada soalan yang kamu baca tu, kamu akan dapat kesan apa jawapan dia. Baca ni. Wazhad. Tidak aku tahu Ustazah, aku tidak hafal dalil. Iya, aku tidak kisah aku tidak hafal dalil. Sekarang ni baca, disuruh baca. Bukannya disuruh menghafal, disuruh baca je pun. Zaihadal.
Zai hadal. Ustazah, aku tidak pandai. Ustazah, aku tidak hafal dalil. Iya, tidak apa. Kau tidak hafal dalil. Tidak apa, tidak apa. Kan Ustazah cakap. Tidak apa, tidak hafal dalil. Tak payah hafal dalil. Nah, kau mau begitu Ustazah cakap. Tidak payah hafal dalil. Betul ni Ustazah, tidak payah hafal dalil. Iya, tidak payah hafal dalil. Hai, betul tak Ustazah? Iya, tidak payah hafal dalil. Baca saja. Kenapa tidak payah hafal dalil? Yalah, kalau sudah susah sangat mau hafal dalil, tak payahlah hafal. Jadi macam mana aku jawab Ustazah? Begini cara dia. Kalau kamu tidak hafal dalil, ya. Kalau kamu tidak hafal dalil, ya. Tidak apa. Ustazah tahu ada yang boleh hafal dalil dan ada orang yang tidak boleh hafal dalil. Jadi kalau tidak boleh hafal dalil, tidak apa. Dengar Ustazah cakap, baca. Baca soalan. Baca soalan. Baca soalan. Baca soalan. Berapa kali Ustazah mau ulang baca soalan? 1000 kali? 2000 kali? Ustazah boleh ulang. Tapi tolonglah buat. Baca soalan. Ustazah, aku tidak pandai hafal. Tidak apa. Sekarang baca. Zaihadal. 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 Berdasarkan dalil di atas, jelip pula. Berdasarkan dalil di atas, apakah tajuk yang sesuai? Nampak? Zaihadal, tulis je. Zaihadal. Berdasarkan dalil di atas, apakah tajuk yang sesuai? Zuhudlah jawapan dia. Kan kamu tidak hafal. Kamu tidak hafal tidak apa. Kamu tidak hafal tidak masalah. Kamu tidak hafal tidak ada masalah. Tapi tolong baca. Bila kamu baca sudah soalan, kamu akan dapat jawapan. Okey? Berikan pengertian pada istilah berdasarkan sifat di atas. Nah, sifat di atas. Kalau yang soalan satu pun kamu tidak dapat jawab, macam mana kamu jawab soalan kedua? Dia minta pengertian. Okey? Jadi pengertian ni, zuhud maksudnya apa? Menghindarkan diri dari terlalu mencintai kesenangan dan kemewahan dunia. Tulis ha. Jawapan dia ada di muka surat. Start daripada 23. Start daripada 23 ya. Sifat zuhud. Saya tulis ya. Sifat zuhud start daripada muka surat 23. Berikan pengertian pada istilah berdasarkan sifat di atas. Okey, pengertian zuhud ialah menghindari diri dari terlalu mencintai kesenangan dan kemewahan dunia. Kamu ingat lagi zuhud tu apa? Zuhud itu ialah tidak cinta handphone, tidak cinta handphone, tidak cinta handphone, tidak cinta handphone. Pengertian zuhud ialah tidak cinta handphone. Kalau tulis tidak cinta handphone, saya bagi 1 markah. Tapi kalau kamu tulis tidak terlalu mencintai kemewahan dunia dan kesenangan dunia, contohnya handphone, 2 markah. Begitu. Sekarang soalan yang ketiga dan keempat. Okey, nampak ni hikmah. Saya suka soalan hikmah ni. Sebab apa? Sebab selalu ramai kamu tidak tahu hikmah tu apa. Hikmah tu apa? Kepentingan. Hikmah tu apa? Kebaikan. Kebaikan. Apa kebaikan bersifat zuhud? Ya. Jadi kalau mau tahu soalan 6 markah ni percuma untuk kamu, hadiah untuk kamu. Tapi dengan syarat, kamu mesti tahu zuhud tu apa. Kalau kamu cakap zuhud tu perkara yang jahat, nah, tidak dapat sudah kita hantam di sini. Tapi kalau kamu cakap zuhud tu perkara yang baik, dapat sudah kamu hantam di sini 6 markah. Percuma tu. 6 markah percuma nak dapat sudah kamu A. Walaupun kamu tidak tahu perkataan tu apa. Maksudnya, walaupun kamu tidak tahu zuhud tu apa, tapi selagi mana kamu tahu zuhud tu perkara yang positif, perkara yang baik, selagi tu kamu dapat hantam di 6 markah di sini. Tulislah apa yang kamu suka, Ustazah akan terima selagi mana dia tidak berlawanan. Maksudnya zuhud ni kan benda yang baik. Jangan kamu fikir zuhud ni benda yang jahat. Nah, salah sudah jawapan kita di sini. Yang penting Ustazah pesan, jangan tinggalkan kosong. Kalau tidak pandai jawi, tulislah rumi. Tapi, markah ada kurang sikit. Yang seterusnya, tulis juga jawi. Kalau ada perkataan yang kamu takut salah, ya. Contohnya makan. Ejaan makan, mim, alif, kap, nun.
Tapi kamu eja mim, kaf, alif, nun contohnya. Kamu boleh tulis MAKAN kecil-kecil di atas perkataan yang kamu takut salah tu. Okey, sehingga di sini saja kelas kita hari ini. Tolong tolonglah ya, tolonglah jawab soalan ni. Bolehkah? Saya mau minta kamu salin soalan dan jawapan sebenarnya. Salin soalan dan jawapan sebenarnya. Tapi kalau kamu ada printer di rumah, printlah. Kamu tinggal jawab je soalan ni. Tapi Ustazah sangat mengalu-alukan orang yang salin soalan dan tulis jawapan. Ya, jujur Ustazah cakap, Ustazah suka orang yang salin soalan dan jawapan. Semoga bertemu lagi dalam kelas yang akan datang. Semoga kamu disayang Allah. Sampai bertemu lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.